A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Selamat pagi saya ucapkan. Okey, baik. Hari ni kita akan sambung pelajaran kita setelah hampir beberapa minggu kita dah buat latihan untuk peperiksaan pertengahan tahun. So kita sambunglah tajuk yang terakhir, reka bentuk tingkatan 3 ni tajuk yang terakhir bab yang terakhir. Tapi bab yang kedua itu tak habis lagi. Okey, bab yang kedua belum lagi habis. Tapi walau macam mana pun kita teruskan ke bab yang ketiga terlebih dahulu. So dalam bab ini ada 2 tugasan yang telah saya minta untuk awak buat lah. Okey, ada 2 tugasan yang telah saya minta untuk awak buat. Yang pertamanya, saya nak awak pilih satu produk reka bentuk teknologi, apa-apa saja produk reka bentuk teknologi, pilih saja apa-apa. Tujuan dia, kita akan fikir sebagai seorang peniaga sekarang. Berfikir sebagai seorang peniaga, kita nak jual apa? Kita nak jual produk yang macam mana? Okey, kemudian dalam masa yang sama juga, ni tugasan minggu pertama bab yang ni saya kata tolong bina satu jenama syarikat, apa-apalah jenama syarikat awak. Okey, bina satu jenama syarikat, tak kisahlah awak nak bagi nama Samsung ke, okey, One ke, macam-macam lah jenama kan, tak kisah apa jenama sekalipun. Okey, dengan tujuan kita nak belajar, sebab dalam bab ini dia adalah bab pemasaran. So pemasaran ni merangkumi beberapa perkara yang itu saya telah sebutkan sebelum ni. Antaranya adalah jenama syarikat tu sendiri. Okey, perniagaan yang berjaya, kita kenal dia punya nama syarikat, dan apatah lagi mungkin disebabkan oleh logo tersebut kita dah boleh kenal. So kita boleh merujuk kepada syarikat-syarikat yang ada di luar lah. Contoh macam KFC ke, dia ada logo syarikat dia KFC. Okay, and then contoh macam apa nama, McDonald, dia ada M tu, Nike dengan lambang right dia tu, okay, Adidas dengan lambang 3 line dia tu. So itu antara keberjayaan syarikat-syarikat pengeluar yang ada di dalam dunia hari ini. So begitu juga kita sebagai seorang peniaga ataupun seorang pengeluar, kita ada produk kita. So produk kita nak pasarkan, sudah tentu kita ada jenama kita sendiri yang kita nak pasarkan. That's why saya minta untuk awak buat satu jenama syarikat, kemudian dah ada jenama syarikat, awak buat satu logo awak. Sebab itu saya nyatakan dalam pelajaran kita yang lepas-lepas. Contoh, ni antara pelajaran kita bermula pada 1 Julai hari tu. Okey, contoh ni. Ni logo. Okey, nak buat produk apa? Saya nak buat produk kasut sukan. Contohlah nak buat produk kasut sukan, saya buat jenama saya Air Sport. Air Sport. Ni lambang ni. Ni dia punya logo. Ni katakanlah saya buat macam ni. Buat macam ni je, tak apa. Kita melakar. Kita bukanlah seorang yang pandai melukis, tak pandai grafik mungkin. Tapi kalau kita berada di lapangan sebenar dalam bidang perniagaan, kita tak perlu buat ini 100%. Kita hanya perlu idea sahaja dan kita boleh upah orang yang ada lebih kepakaran dalam bidang grafik, design dan sebagainya. So ini semata-mata untuk kita punya idea. So ini kita punya logo. So, kalau tak pandai nak buat logo, kita boleh dapat logo yang percuma di internet. So di internet awak boleh pergi ke laman web ni. Ni laman web dia. www.freelogodesign.org. Boleh pergi sini. Boleh terus pergi kat situ. InsyaAllah awak boleh dapatkan logo secara percuma. Tak kisahlah nak lambang apa, nak tulisan macam mana, tak kisah. Contoh, saya buat demo sikit. www.freelogodesign. Sekejap saya tunjuk contoh.
Beri logo design. Okey, sekejap saya share sikit. Okay, nak tunjuk lah. Kau tak tahu. Sebenarnya benda ni senang je. Tak susah mana pun. Okay, tak susah mana pun. Saya tolong. Okay. Nampak tak? Nampak tak saya punya ni? Nampak? Okey, baik. Contoh okey. Ni tempat kita boleh reka kita punya logo secara online. Tak nak download apa-apa, boleh pakai ni je. Ni antara yang paling senang lah. Kalau nak download yang canggih-canggih dekat dalam handset awak yang canggih tu, lagi macam-macam ada. Okay, lagi macam-macam ada. Okay, bila dah tekan kat sini, so apa yang awak kena buat, awak klik je apa nama, mana-mana gambar kat sini pun boleh juga. Takut dia bertindih. Sebabnya internet ni kita kena faham pasal connection juga, network network, berapa network. Video data yang saya hantar, video data yang saya download tu ada peranan untuk laju ataupun perlahan saya punya internet ni. Okey, ni contoh. So kita nak tambah gambar ke apa, tekan je. Nak tambah ikon apa ke, kita pilih sini. Add icon. Contoh nak pakai lambang apa pakai lambang 3 line ni contoh. Inspirasi daripada Adidas mungkin. Nak tambah gambar ni. Boleh, yang ni saya tak nak gambar ni. Ni saya nak buat ini. Okey, letak. Tukar je lah nama ni boleh tukar. Syarikat saya apa katakanlah. 3 baris. 3 baris. Jadi satu saya punya logo syarikat saya. Itu download je lah. Okay, download je. Lepas tu, dah siap download apa semua tu, tak nak download, screenshot je, bagi kat saya tak apa. Sebab saya bukanlah nak pentingkan logo ni sangat. Sebab kita ada lagi beberapa perkara yang lebih penting. Ni dia ada yang free lah. Kalau yang free kita dapat download 200 pixel lah. Tekan ni, 200. Letak email. Ni kena login dah. Okay. Kalau tak nak login sekalipun, boleh screenshot je gambar ni tadi. Okay, screenshot balik gambar ni tadi. Okay, tak ada masalah. Itu contoh je lah. Terpulang pada awak lah kalau nak buat pakai ads yang ada dekat dalam phone pun lagi bagus. Okay, sebab kadang-kadang yang dekat dalam phone pun lagi canggih, lagi mudah kan, free, senang, gambar pun dapat yang lebih cantik. Okay, tak apa, itu kreativiti masing-masing lah. Okay, kreativiti masing-masing. Okay, so selepas daripada bina logo, awak kena buatlah gambar produk awak pula. Jangan lupa gambar produk sendiri. Kenapa kita nak buat gambar produk sendiri? Okey, sebagai seorang pengeluar, sebagai seorang peniaga, kita kena tahu tentang produk kita. Tak bolehlah kita duduk nak jual produk, kita pun tak tahu barang kita. Bang, kasut bang. Kasut ni jenama apa? Kita je. Kasut ni kelebihan dia apa? Apa yang bezanya kasut ni dengan kasut lain? Kita pun tak tahu. Sebab itu sebagai pengeluar, sebagai tuan punya syarikat, tuan punya produk kita, kita kena tahu sedalam-dalamnya
berkenaan dengan produk kita. That's why kita perlukan lakaran. Okey, lakaran ni dengan tujuan untuk kita kenal produk kita ni bentuknya bagaimana. Contoh yang saya dah buat pada minggu-minggu sebelum ni, ni saya lukis sebab saya nak buat gambar. Saya nak buat produk saya kasut sukan. Okey, produk saya kasut sukan, jenama saya Airsoft. Ni jenama saya Airsoft ni. Okey, ni logo dia. Kemudian saya buat gambar produk. Dah buat gambar produk saya. Okey, ni contoh. Ni saya contoh-contoh lah. Memang tak apa contoh-contoh. Tak lawa pun tak apa. Okey, yang penting kita kenal produk kita. Okey, sebab itu kalau tak lawa, nak kena jumpa siapa? Jumpa pereka bentuk, jumpa designer, jumpa illustrator yang mereka ada lebih pengetahuan dan juga kepakaran macam mana nak lukis gambar ni dengan lebih baik. Okey, tapi kita sebagai pengeluar, sebagai pereka bentuk produk yang nak buat produk ni, sebagai peniaga juga kita kena tahu kelebihan barang kita. Okey, contoh kita dah lukis, kita labelkan. Ini benda biasa. Dalam RBT, bila awak lakar, awak kena label. Bila lakar, kena label. Jangan lupa label. Okey, dah lakar, kita label. Okey, saya tulis sini. Label, tapak getah. Okey, yang serat hentakan. Kat belakang, bahagian belakang ni ada span yang lembut. Okey, span lembut untuk elakkan berlaku kecederaan pada bahagian belakang ni. Lepas tu, tali kasut yang grade AA. Mungkin kasut ni serap air ke tak serap air ke, awak tulis sedetail yang mungkin pada kita punya gambar lakaran. Okey, sebab itu tugasan pada minggu yang ini, bukan minggu ini minggu yang saya lukis ini. Okey, saya kata tolong senaraikan kelebihan produk dari sudut reka bentuk, dari sudut bahan yang digunakan, dari sudut fungsi. Saya tak boleh nak bantu. Takkan saya kata okey semua orang kena buat kasut. Ada orang yang berpengetahuan luas pasal kasut, ada orang yang tak ada pengetahuan pun pasal kasut. Jadi sebab tu saya beri kebebasan. Okey, awak nak pilih apa-apa jenis produk pun boleh. Nak pilih almari pun boleh. Nak pilih rak kasut pun boleh. Okey, nak pilih kerusi pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia adalah produk reka bentuk teknologi. Okey, so kita perlu senaraikan kelebihan. Tujuan dia sebabkan ini tajuknya adalah pemasaran. Okey. So, dalam tajuk pemasaran nanti kita kena tahu nak guna kaedah apa. Macam mana nak tahu guna kaedah apa? So, untuk minggu ni itulah yang saya nak beritahu pada awak. So, seelok-eloknya memang awak dah buat benda ni. Kelebihan produk ni dah ada. Okey, kelebihan produk ni dah ada. Sebab kita nak kenal pasti perkara apa yang kita nak tonjolkan dalam iklan kita. Faham tak? Kalau awak tak buat sebelum ni, awak tak tahu benda apa awak nak tonjolkan. Katakanlah awak suka jam G-Shock. Okey, jam G-Shock, jenama G-Shock. Awak nak jual barang tu. So, macam mana awak nak tahu benda tu bernilai ataupun tidak? Macam mana awak nak kongsi kepada pembeli yang barang ini ada nilai? Barang ni demo, kena barang. Macam mana nak bagi pelanggan tu kena barang tu? So itulah kita sebagai pengeluar tu, tanggungjawab kita untuk kenal sedalam-dalamnya dan bagi tahu kelebihan produk tersebut kepada pelanggan. Okey, jadi kalau awak start dekat sini ni, kalau kerja ni tak buat, macam mana awak nak go through kerja yang kedua? Okey, dah sedaraikan ni. Okey, dan apatah lagi nak buat yang ketiga ni. That's why saya minta untuk awak ikut. Okey, untuk awak ikut setiap daripada kita punya perbincangan. Okey, boleh faham? Boleh faham tak ni? Sekejap kita tengok mesej. Cikgu, contohlah kan, kalau kita buat bisnes tapi kita tak daftar KKM. Apa tu? Tak daftar KKM? Tak ada masalah. Kecuali awak jual makanan. Alia Natasha dengar ke? Buat bisnes tapi tak daftar KKM. Tahu saya untuk makanan kena ada KKM. Ya. Yang lain
produknya yang perlukan KKM ubat-ubatan lah. Bukan ubatan, dia panggil suplemen. Yang tu perlukan KKM, yang lain tak perlu pun. Okay, faham tak? Sebab dia tak ada kaitan. Sebab KKM ni berkenaan dengan kesihatan. Okay, kesihatan. Contoh macam makanan. Makanan dia perlukan lesen pengeluar makanan lah. Dia ada sijil khusus. Okay, kena ambil sijil khusus tu baru awak boleh meniaga makanan. Dia bukan semata-mata perniagaan tu saja, tapi kelulusan daripada pihak KKM lah. And then satu lagi, kalau awak jual suplemen. Suplemen tu awak keluarkan, katakanlah nak buat vaksin COVID. Vaksin tu bukanlah, maksudnya mungkin suplemen untuk COVID. Dia tak panggil vaksin, payah pula kan. Mungkin buat suplemen untuk COVID, and then awak nak buat, awak kena dapatkan kelulusan daripada KKM. Kena hantar produk awak tu ke bahagian farmasi untuk dinilai. Okay, dia bukan tu sajalah, ada beberapa step lagi lah. Tapi bila kita sebut ni pasal reka bentuk, sebenarnya fokus kita adalah berkenaan dengan kita punya nilai barangan tersebut tau. Mengenali kita punya barangan tersebut. Tajuk pemasaran ni sebenarnya nak fokuskan tentang produk yang awak buat dalam bab yang kedua. Okay, dalam bab yang kedua tu, kan awak kena buat projek. Betul tak? Okay, awak kena buat projek. Okay, tetapi sekarang ni projek tu tak siap lagi. Projek tu tak siap lagi. Jadi macam mana awak nak buat elan bagi projek yang belum siap? Jadi saya bagi idea-idea ni, okay, dengan tujuan awak ada pengetahuan tentang sesebuah barangan yang baru dikeluarkan. Awak sebagai pengeluar nak buat apa? Katakanlah nak buat kasut. Okay, nak buat kat mana, nak buat macam mana itu, awak kena fikirkan lah. Boleh pergi hantar kilang ke untuk siapkan apa semua. So, nak jual pada orang, kena tahu kelebihan kita punya produk. Kena tahu. Okay, sebab tu saya minta awak untuk awak senaraikan kelebihan produk dengan kekuatan produk kita. Okay, baik. Okay, Alia Natasha, faham? Boleh tutup mic dulu. Okay, tutup mic jap. Oh ya ke? Bagus. Tak ada line kan? Maklum lah. Saya pun tadi tak ubah ada line. Takut tak ada line juga. Kena bangun duduk. Okey, baik. Saya nak sambung tentang kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, saya kena cerita juga sebab tak nak buang masa. Okey, jom. Tentang kaedah reka bentuk pengiklanan. Okay, saya tarik sikit ke atas. Okey, kita ada beberapa kaedah reka bentuk iklan. Okey, untuk buat iklan ni macam-macam. Okey, kita boleh refer dalam buku teks. Okey, yang ni antaranya tentang matlamat produk. Matlamat ni adalah merujuk kepada fungsi kita punya produk lah. Okey, fungsi produk kita. Okey, untuk apa? Okey, ni fungsi produk kita untuk apa? Okey, sama juga dengan penyampaian fakta ni. Fakta-fakta lain adalah berkenaan dengan kita punya bahan yang digunakan. Okey, bahan yang kita gunakan, kekuatan ataupun kelebihan, grade, kualiti barang. Okey, dia ni. Ni penyampaian fakta. Okey. Baik. So, ni kaedah ni tak semesti kita ambil semua tau. Dia bergantung kepada produk kita. Kita sendiri yang kena pilih apa yang terbaik. So, demonstrasi ni adalah kita punya barang. Kalau katakanlah barang kita tu kita buat satu perangkap nyamuk yang canggih. Perangkap nyamuk. So, kita buatlah demonstrasi. Hari ni, petang ni kita pasang perangkap. Okey, pagi esok tengok berapa nyamuk yang kita dapat. Contoh macam tu. Itu contoh demonstrasi. Okey, perbandingan. Okey, perbandingan mungkin dengan produk yang lain. Produk sama tapi dia jenama yang lain. Okey, katakanlah kasut saya jenama Export, ada kasut lain jenama Nike. Apa perbandingan dia?
Katakanlah kalaulah kita tak mampu untuk menyaingi produk yang terlampau besar namanya, kita boleh senaraikan kelebihan produk kita dari sudut murahnya dia. So itu antara benda yang kita perlu highlightkan. Okey. Dan juga yang ni kita boleh gunakan kaedah kiasan ataupun ibarat. Dipanggil metafora. Okey, metafora. Pernah tak tengok satu iklan daripada Caltex? Iklan Caltex tu dia isi minyak dalam kereta. Okey, isi minyak kereta. Dia tulis, sekejap Sekejap, macam mana saya nak off yang lain lah. Okey, kejap. Okey, baik. Dengar tak ni? Okey, baik. Kiasan ataupun ibarat. Okey, pernah tak tengok satu satu apa nama? Video daripada Caltex. Dia isi minyak and then kemudian kereta dia tu boleh panjat gunung. Boleh panjat gunung yang darjah dia mungkin terlampau apa nama agak curam lah. Menunjukkan itu kiasan ataupun ibarat yang ditunjukkan kalau guna minyak kereta ini dapat pergi apa nama pergi lebih lebih laju, ataupun pernah dengar perkataan lebih kilometer daripada Shell. Itu contoh-contoh yang kita katakan kiasan ataupun ibarat. Okey, baik. Kemudian lagi, so kita ada kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang ni pernah dengar tak? Ku putih. Contohlah, itu adalah kenyataan perangsang ataupun terlajak laris ke ataupun apa nama I'm loving it ke. Itu contoh kenyataan-kenyataan ataupun perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan untuk bagi tahu pada orang tentang jenama kita, tentang kelebihan produk tu. Okey. Selesa penuh gaya. Contoh kita buat satu barang, kasut saya tu saya bagi nama dia selesa penuh gaya. Contoh saya tulis sini. Katakanlah seperti ni. Selesa penuh gaya. Kenyataan merangsang. Ni contoh kenyataan merangsang. Okey, tu antara salah satu kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, dan last sekali gambar pegun lah. Gambar pegun ni merujuk kepada gambar produk kita lah. Gambar yang menarik yang kita nak kena sampaikan. Okey, so saya ada sebenarnya untuk pilih reka bentuk yang mana adalah berdasarkan produk kita. Okey, contoh. Saya akan pilih beberapa kaedah contoh daripada saya punya produk ni. Okay, saya akan pilih ni. Yang pertamanya tentang kenyataan merangsang. Okey, saya nak guna kaedah ni. Ini kaedah pertama Nampak ni. Okey. Kenyataan merangsang. Saya akan guna gambar pegun. Okey. Saya nak guna gambar pegun. Gambar produk yang menarik. Okey. Yang ketiga saya nak guna kaedah bandingan saya tak nak guna sebab saya tak nampak kalau kita bandingkan kasut-kasut ni mudah untuk orang memilih. Jadi saya tak nampak kalau kita buat bandingan orang akan pilih barang kita. Cuma mungkin apa yang saya boleh gunakan adalah tentang penyampaian fakta atau matlamat produk. Okey, dua ni. Maksudnya saya kena maklumkan kualiti produk. Okey, saya kena maklumkan berkenaan dengan kualiti produk dan juga harga produk. Okey, kelebihan dia lah. Kelebihan. Maksudnya mungkin kasut saya sesuai untuk bersukan ke apa ke, saya kena nyatakan. Okey, so saya pilih tiga ni. Okay, kita
tak semestinya pilih semua. Tetapi sesetengah iklan boleh mempunyai kesemua kesemua kaedah tu. Boleh saja punyai kesemua. Tetapi tidak boleh, maksudnya tetapi tak wajib. Maksudnya bergantung kepada kita punya barang. Okey, baik. Itu tiga pilihan saya. Okey, so lepas ni saya kena pastikan dalam saya punya iklan mesti ada benda ni. Okey, kenyataan merangsang. Saya buat selesa penuh gaya. Ni saya ambil lah ni tagline saya. Kau awak lah awak nak buat apa. Tagline lah kita sebut. Ini adalah kita punya kenyataan merangsang. Saya punya kenyataan merangsang. Awak punya nanti awak fikirkan. Okey, gambar pun. Saya nak gambar produk yang menarik. Ada gambar model memakai kasut. Okey. Dan mungkin semua huruf terbalik. Betul ke? Saya punya okey je. Tak terbalik lah. Terbalik ke? Ini Izzatul Dania okey ke tengok? Senyap je. Adi Irfan okey ke tengok? Tak beritahu apa pun. Faham je. Okay, kalau sekarang tak terbalik lagi ke tak? Masalahnya kenapa orang lain tak cakap apa-apa? Aduh. Alahai. Orang lain punya senyap je. Alah, tak cakap pun terbalik ke, tak terbalik ke. Alahai. Punya lama tu. Tapi tak apa, insyaAllah yang saya rekod ni okey. Saya rekod sambil-sambil ni untuk kawan-kawan lain. Okey, baik. So, awak pilih 3 daripada logo awak tadi, daripada lakaran awak punya kelebihan barang, kelebihan produk awak. So, saya nak awak pilih 3. Okey, buat pilihan 3 ini. Okey, 3 perkara. Pilih 3 pun tak apa. Yang mana satu kaedah yang awak nak gunakan. Okey, saya rasa antara yang paling mudahnya 3 benda ni lah. Kenyataan merangsang, gambar pegun, kemudian penyampaian fakta. Okey. So, 3 benda ni mestilah disenaraikan. Okey. So, untuk tugasan minggu ini, apa yang nak kena buat? Saya tambah sini. Jadi nanti saya nak teruskan. Okey. Ni kena pilih 3 kaedah reka bentuk iklan. Reka bentuk periklanan. Okey, pilih 3 kaedah reka bentuk periklanan. Senaraikan ya. Okey. Dan jangan lupa pula tulis idea tersebut. Okey. Tulis idea tersebut. Okey. Kena tulislah idea tu yang macam mana. Okey. Janganlah tak tulis pula. Okey. Baik. So, ada sebarang pertanyaan sekarang? Ada. Tahu tak? Ni jangan tak hantar. Jenuh Leo
sebut daripada 3 minggu dah ni. Hantar seorang je, Ammar Haikal je hantar. Sorry lah kalau yang dah hantar personal tu, saya tak apa ingat. Kalau hantar terus dalam Telegram lagi bagus. Senang tak kat situ. Perasan sangat kalau hantar kat luar. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya tinggalkanlah kerja rumah tu untuk awak buat. Okey, cuma yang pasti jangan lupa nak buat je. Okey, kejap lagi saya akan screenshot semula semua-semua yang saya nyatakan kat sini. Okey, tujuan ni adalah untuk awak ambil tahu ambil tahu. Okey, kemudian tolong letakkan ni sebab yang di akhir tajuk ini awak kena buat awak punya airline sendiri. Dan macam biasalah saya akan tunjukkanlah guna kaedah apa macam mana nak buat airline tu. Walaupun airline dekat dalam internet ni berlambak-lambak, macam-macam cara buat airline, ada yang dah auto generated pun. Tapi walau macam mana pun sebagai pengeluar kita kena tahulah tentang produk kita, macam mana nak bagi tahu berkenaan dengan produk kita kepada pelanggan. Okey, itu saja untuk minggu ini. Saya kira tak ada lagi dah apa-apa pertanyaan. Kalau macam tu kita tutup lah. Tolong bagi kerjasama sekali lagi. Tolong hantar tugasan masing-masing. Okey, baik. Itu saja. Assalamualaikum.